Okay, macam mana nak dapatkan dy dx? Simbol dah tahu, konsep dah tahu. Macam mana nak kira dy dx ni? Iaitu kita boleh gunakan kaedah prinsip pertama. Ini secara teori kaedah prinsip pertama dan menggunakan petua-petua pembezaan. Okay. Apa itu kaedah prinsip pertama? Kaedah prinsip pertama, dia ada 4 langkah. Ada 4 langkah, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Dia keempat-empat langkah ni awak kena hafal lah, memang tak ada pilihan. Kalau awak faham konsep dia, awak boleh dapat boleh dapat faham, kalau faham konsep dia. Kaedah prinsip pertama ni sangat mudah sebenarnya. Okey, cuma bagi kaedah prinsip pertama, kita ada satu term, iaitu term yang penting ialah kita ada perubahan X. Perubahan X ni sangat penting. Perubahan X ni elemen yang kita perlu masukkan dalam kaedah prinsip yang pertama. Okey. Cuma untuk memudahkan pengiraan saja. Sebab dia ada banyak step ni, ada 4 step. Lepas tu dia banyak sangat simbol. Okay, untuk memudahkan pengiraan sahaja, saya tukar perubahan X ni kepada satu simbol yang lagi simple. Iaitu katalah saya gunakan H. Jadi kalau awak nak gunakan simbol lain boleh. Asalkan dia mewakili perubahan X. Itu sahaja. Sebab kalau kita nak tulis perubahan X nanti jadi sama tu jadi lagi panjang, jadi confuse. Dan kita tukar dia jadi simbol yang lebih mudah. Okey, ada 4 langkah ni. Saya nak pergi kat contoh. Kat contoh, kita ada 2 contoh kalau saya tak silap. Okey, saya nak pergi contoh 6.2 ni. Contoh ni dia mencabar sikit. Contoh 6.2, kaedah prinsip pertama. Ada satu fungsi. Fungsi dia berbentuk kuadratik. Y sama dengan 4x kuasa 2 campur 7. Fungsi dia berbentuk kuadratik. Fx sama dengan 4x kuasa 2 campur 7. Langkah yang pertama untuk mendapatkan pembezaan pertama bagi fungsi tersebut, yang pertama ialah gantikan tempat x dengan x campur perubahan x. Okey, maksudnya pada bahagian fungsi tersebut, tengok di mana bahagian yang ada x. 4x kuasa 2 ada x. Okay, bahagian ni kita akan ubah. Campur 7. 7 tak ada x, mana 7 tu akan kekal. Iaitu bahagian yang ada x, kita campurkan dia dengan perubahan x. Jadi perubahan x tu dah sama dengan h. Dia jadi apa? Dia akan jadi, kita tulis kat sini, x campur h. Jadi bagi setiap tempat yang ada x, kita tukar dia jadi x campur x. Jadi langkah yang pertama, dia akan jadi begini. 4x, asal dia akan jadi 4x campur h kuasa 2 campur dengan 7. Ini bahagian kan. X kuasa 2, dalam ni x saja, kita gantikan x campur h. Kemudian kita kembangkan bahagian x campur h kuasa 2, dia akan jadi x kuasa 2 campur xx campur xx campur x kuasa 2 campur 7. Dan kita boleh buka lagi, dia akan jadi bahagian ni. 4x kuasa 2 campur 8x h campur 4h kuasa 2 campur 7. Okey, itu fungsi yang kita dapat dalam langkah yang pertama. Kemudian dalam langkah yang kedua, fungsi yang diperolehi dalam langkah yang pertama, yang kita campurkan h tersebut, tolakkan dengan fungsi yang asal, fx. Ini fungsi yang bagi yang pertama ni, ini adalah fungsi yang kita perolehi dalam langkah pertama, tolakkan dengan fungsi yang asal. Yang asal hanya 4x kuasa 2 campur 7. Dan kita ringkaskan. Jadi kalau lihat kat sini, kita ada bahagian yang kita boleh potong. 4x kuasa 2 kita boleh potong. 7 tolak 7 pun kita boleh potong. Jadi bahagian yang tinggal ialah x 8x h campur 4h kuasa 2 seperti ini. Itu dalam langkah yang kedua, kita tolakkan fungsi yang diperolehi dalam langkah yang pertama dengan fungsi yang asal dan selesaikan. Okey, apabila dah selesai, sebab dia kaedah ni dia berturutan. Jadi perlu berhati-hati buat dengan berhati-hati, sebab kalau awak salah di bahagian pertama, semuanya akan jadi salah. Langkah yang ketiga, apa yang dikatakan oleh langkah yang ketiga? Fungsi yang diperolehi dalam langkah yang kedua, bahagikan dengan perubahan x, bahagikan dengan h. Jadi tadi saya dapat apa? 8x h campur 4h kuasa 2, bahagi dengan h tersebut, iaitu perubahan x. Dan bila kita ringkaskan, kita boleh
potong ni kan. Potong H. Jadi yang tinggal hanya 8X campur 4H. Langkah yang ketiga. Okay, yang terakhir, langkah yang keempat ialah dapatkan had. Dapatkan had. Berapakah had apabila H menghampiri kosong? Bagi fungsi yang kita perolehi dalam langkah yang ketiga, iaitu dapatkan had apabila X menghampiri kosong bagi fungsi 8X campur 4H. Jadi ini dia berkaitan dengan topik yang kelima. Itu signifikan dia topik yang kelima. Kita gantikan tempat H dengan kosong. Okay, dalam bahagian ni kita ada 8H campur 4H sama dengan kosong. Jadi dia akan 4 kosong. Jadi yang tinggal hanya 8X. Jadi jawapan dia ialah 8X. Perbezaan pertama bagi fungsi 4X kuasa 2 campur 7 sama dengan 8X. Jadi ini adalah jawapan yang terakhir. Nilai pembezaan pertama bagi fungsi tersebut. Okay, itu kaedah prinsip pertama. Ada soalan setakat ni? Saya ada soalan. Okey, ada soalan tanya. Jangan segan-segan. Kalau dia punya function untuk kuasa berapa pun dia boleh guna macam ni kan? Untuk kaedah prinsip pertama ni. Bukan hanya X squared je. Kalau ya, boleh. Tapi dia akan jadi lagi susah lah. Sebab ada kuasa, katalah ada kuasa 3 kan? Ada kuasa 3 kan? Awak akan dapat apa? Ini kuasa 3 kan? Maknanya benda ni lagi panjang lah. Kalau lagi kuasa 4, kuasa 5, boleh. Maknanya apa saja bentuk fungsi itu boleh. Tapi dia akan jadi lagi susah. Okey, faham. Sebab tu kita ada petua perbezaan dalam bahagian yang seterusnya nanti. Ini kaedah kaedah prinsip pertama. Cuma mungkin dari segi teori dia, dari segi untuk exam pun kalau keluar pun tak adalah dia tanya fungsi yang susah-susah kan. Mungkin setakat fungsi kuadratik. Tapi yang penting awak perlu tahu step ni. 4 step ni.